Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sekarang kita akan teruskan dengan segmen berikutnya berkaitan dengan persiapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tangani cuaca ekstrim, dan hari ini Ifan bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa. Kita persilakan Datuk Teknologis Ahmad Izram Osman yang merupakan pengarah bahagian operasi kebobaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam, Ifan. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ifan terlupa, Ifan mengucapkan selamat Hari Bomba Sedunia kepada Datuk sebenarnya. Ini merupakan Hari Bomba disambut oleh seluruh anggota bomba di seluruh dunia, dan kita ingin mengucapkan terima kasih kerana sentiasa berkhidmat yang terbaik buat negara kita. Baik, kita terus nak bercakap mengenai cuaca yang sangat-sangat ekstrim ketika ini. Jadi permulaannya, apakah term of reference ataupun TOR GPM dalam setiap operasi pemadaman kebakaran terbuka yang mungkin berlaku terutamanya ketika cuaca panas yang berlangsung dan berlaku ketika ini? Okey, terima kasih Cik Irfan. Untuk TOR ataupun tema rujukan untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menghadapi kebakaran terbuka ini, kita sebenarnya ada 3 term of reference yang utama, iaitu Pelan Tindakan Jurubu Kebangsaan yang dikeluarkan oleh MOSTI pada tahun 2018. Yang keduanya, Pelan Tindakan Kebakaran Terbuka yang dikeluarkan oleh KEXA pada tahun 2019. Dan juga Perintah Tetap Kota Pemerah, iaitu SOP Dalaman Bomba sendiri yang kita keluarkan pada tahun 2019. Ini merupakan term of reference utama untuk kita mengenai masalah kebakaran terbuka dan sebagainya. Jika perkara ini membesar, so kita akan merujuk kepada Arahan 20 Majlis Keselamatan Negara yang boleh dikira kita isyarkan sebagai bencana lah ataupun disaster. Itu adalah teorinya, semua rujukan. Datuk Izram boleh kongsikan tak berkaitan dengan statistik panggilan yang bomba terima berkaitan dengan kebakaran misalnya ketika cuaca yang ekstrim melanda negara kita sekarang ini? Okey, untuk statistik, kita Pusat Pengurusan Operasi Bomba Malaysia telah mengumpulkan statistik ini bermula daripada Januari 2023 sehingga April 2023, dan kes yang terlibat dengan kebakaran terbuka keseluruhannya kita cerita keseluruhannya dulu ialah sebanyak 31,108 kes. Okey, so yang melibatkan hanya kebakaran terbuka sahaja dalam tempoh tersebut ialah sebanyak 6,326 kes yang melibatkan kebakaran terbuka di seluruh negara. 6,000 lebih yang berkaitan dengan kebakaran dalam tempoh 4 bulan lah. Dalam tempoh 4 bulan. Okey, jadi boleh kongsikan bagaimana strategi Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam menepani isu ini? Okey, strategi jabatan mengenangani tentang kebakaran terbuka ini, dia dalam frameworknya ada 3 lah sebenarnya, iaitu dari segi pengawasan ataupun monitoring. So dari segi mobilisation untuk personel dan juga aset, dan juga tindakan pemadaman di tempat kebakaran lah. Jadi untuk itu, sebelum kita pergi lanjut tentang strategi kita, kena pasti dulu data-data yang ada. Okey, yang kita boleh membuat perancangan, iaitu dari segi negeri-negeri utama yang terlibat dalam kebakaran terbuka ini ialah berdasarkan statistik yang ada, iaitu terutama di negeri Kedah, di Johor, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Dan mungkin di negeri Kedah tu melibatkan kebakaran terbuka mungkin jerami dan sebagainya. Tetapi kalau di tempat-tempat lain, ia lebih kepada tanah gambut. Jadi kita ada sebenarnya hotspot ataupun lokasi panas untuk tanah gambut ini mengikut negeri lah. Yang pertamanya di negeri Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan juga di Sarawak. Itu kita berdasarkan kepada jumlah kawasan hotspot yang tanah gambut lah. Di seluruh negara. Di seluruh negara. Jadi untuk strategi, kita macam saya nyatakan tadi, pertamanya untuk kita mengambil tindakan ini perlukan dari segi personel. Perlu dari segi peralatan. So untuk Jabatan Bomba sebenarnya untuk menangani masalah kebakaran terbuka ini, kita mempunyai keanggotaan total sebanyak 27,052 orang anggota. Ini meliputi
pasukan sepenuh masa anggota bomba sebanyak 12,957, pasukan bomba bantuan sebanyak 2,111 dan juga persatuan bomba sukarela sebanyak 11,984 di seluruh negara. Totalnya 27,000 lebih lah. So ini kita memang bersiap sedia untuk menangani apa-apa isu ataupun masalah yang berkaitan dengan kebakaran terbuka. Okey. Jadi adakah nombor yang Datuk Izam katakan tadi ini mencukupi buat keadaan kita sekarang ini ataupun perlu ditambah lagi? Mencukupi. Saya boleh nyatakan ini bahawa mencukupi dan kita pun melibatkan komuniti setempat. So kita telah mewujudkan bomba komuniti yang mana salah satu yang kita latih bomba komuniti ini ialah memadamkan kebakaran dan itu sudah tentulah mana lebih daripada 27,000 yang akan melihat tentang kebakaran terbuka ini. Baik, jadi akan ada lagi agensi-agensi lain yang akan terlibat sama dalam mengawal keadaan cuaca ekstrim yang berlaku di negara kita sekarang ini. Datuk Izram boleh kongsikan antara lain siapa lagi antara agensi-agensi yang terlibat, terutamanya keadaan cuaca yang tengah teruk sekarang ini, misalnya mungkin di negeri Johor, Kedah atau sebagainya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada beberapa agensi yang kita panggil sebagai agensi sahabat, yang mana mereka ini membantu kita dalam menangani masalah kebakaran terbuka ini, terutamanya kepada pihak NADMA, kepada pihak polis, kepada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perhutanan, Met Malaysia, yang mana kita mendapat maklumat-maklumat cuaca. Jabatan Parit dan Saliran, Jabatan Mineral dan Geosains dan beberapa agensi yang lainlah. Selama ini mereka memberi bantuan dan juga sokongan yang cukup baik untuk kita sama-sama menangani masalah kebakaran terbuka ini. Alhamdulillah, nampaknya kita disambut baik oleh agensi-agensi lain yang sama-sama membantu dalam usaha mengawal keadaan cuaca ekstrim negara kita ini, misalnya kemarau dan juga cerebu. Kita nak lihat juga dari segi, misalnya ada kita punya rakyat Malaysia yang melihat kebakaran yang berlaku di kawasan hutan dan sebagainya, apakah langkah yang perlu diambil oleh individu tersebut? Adakah dia perlu melakukan panggilan kepada pihak bomba atau bagaimana? Okey, nasihat saya kepada publik ataupun orang awam ni, kalau melihat berlakunya kebakaran terbuka, so boleh menghubungi pihak bomba dan kita sendiri akan menghubungi kita punya agensi sahabat ni, Jabatan Alam Sekitar, untuk mengambil tindakan selanjutnya. Okey, untuk tindakan jabatan kita untuk pergi membuat pemadaman. Dan untuk kepada maklumat yang disampaikan kepada Jabatan Alam Sekitar ini lebih kepada tindakan dari segi penguatkuasaan. So mana mereka sebenarnya kita membantu. Mereka mempunyai akta, itu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, yang mana mereka mempunyai kuasa untuk mendakwa pemilik ataupun pemunya ataupun penghuni sesuatu premis yang mengakibatkan kebakaran terbuka, sama ada sengaja ataupun tidak terkawal. So itulah. Okey, boleh kita bercakap sedikit mengenai undang-undang dan juga peraturan berkenaan dengan pemakaran terbuka, Datuk Izram? Adakah wajar undang-undang tersebut diperketatkan lagi ataupun sudah mencukupi untuk memberikan amaran kepada mereka di luar sana jangan lakukan pemakaran terbuka? Okey, selain daripada penguatkuasaan, khidmat nasihat ataupun public awareness, memang kita adakan bersama dengan pihak Jabatan Alam Sekitar. So seumpamanya perjumpaan kita kolaborasi dengan pemilik-pemilik ladang yang besar, so kita selalu menasihati mereka ini supaya mengelak daripada pembakaran terbuka ini. Dan approach yang kita gunakan dan kita nasihatkan supaya option untuk mereka ini melupuskan sisa-sisa tebangan ataupun tebasan ini daripada slash and burn ataupun tebas dan bakar ini kepada slash and compose. So kita menggalakkan mereka menggunakan option yang lain supaya ianya tidak mengganggu kepada alam sekitar dan juga menyumbang kepada kebakaran terbuka. Tambah-tambah lagi kawasan yang terlibat dengan tanah gambut. Yang mana untuk menangani masalah kebakaran tersebut bukan mengambil kira dari segi hari. Ia mengambil masa minggu
ataupun boleh mencecah sebulan. Sebulan. Ya. So that's why kalau boleh kita nak mengelak supaya punca kebakaran ataupun kemerebakan itu tidak terlibat kepada kawasan tanah gambut. Ya, okey. Itu dari segi undang-undang dan juga peraturan yang kita dah bawakan kepada rakyat Malaysia sebenarnya untuk kita mengatasi masalah pembakaran terbuka di negara ini. Dan kita nak tanya Datuk Izam sendiri bagaimana dengan jangkaan, adakah keadaan ini akan berlangsung buat masa yang lama lagi ataupun dengan keadaan sekarang ini dengan anggota bobor yang mencukupi kita dapat mengawal keadaan dengan lebih baik? Okey, dijangkakan musim monsun beradaya ini akan berlangsung sehingga September. Betul. Okey, dan pada peringkat awal ni musim peralihan monsun ni akan melibatkan cuaca yang agak ekstrim, menyumbang kepada kemarau dan sebagainya. Jadi bila kita lihat statistik 2-3 tahun yang kebelakangan ini, pada tahun yang lepas dia punya statistik taklah begitu, orang cakap apa, begitu tinggi sangat berbanding tahun yang sebelum ini. Yang sebelum ini agak tinggi kalau kita bandingkan. Tahun lepas melibatkan 9,596 kes, yang mana sebelum ini melibatkan 16,932 dan 91 kes. So mana dia untuk tahun lepas saja kita tengok ada sikit pengurangan. Jadi kita mengharapkan tahun 2023 ini tidak melangkaui tahun-tahun yang sebelum inilah. Kan? Kalau kita lihat tadi pada tahun 2019 telah terdapat 28,000 kes. 28,000 kes pembakaran terbuka. Satu nombor yang sangat merisaukan negara kita ketika itu. Tetapi kalau kita boleh lihat pattern pada tahun ini, mungkin kita akan melihat kepada pengurangan data-data tersebut. Okay. Baik. So dari segi kita membuat strategi dari segi public education, dari segi tindakan awal kita untuk tidak membenarkan kebakaran ini merebak dengan cepat. So kalau boleh kita menggunakan sepenuh daya upaya kita, sama ada dari segi logistik, dari segi keanggotaan untuk menangani kebakaran terbuka ini seawal mungkin. Dan kita juga akan menghadkan dari segi kadar cuti lah kepada mereka-mereka ataupun diri-negeri yang terlibat dengan kebakaran terbuka yang agak serius. Mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, Datuk Izram, kata-kata akhir kepada penonton di luar sana untuk sama-sama kita mengawal keadaan cuaca ini dan juga mungkin ada sikit pengumuman dan juga pemakluman terhadap mereka yang akan menyambut Hari Bomba pada 14 Mei nanti. Okey, terima kasih Encik Irfan. Sebelum kita pergi kepada sambutan Hari Anggota Bomba, jadi terlebih dahulu saya rasa masih ada kesempatan untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga selamat Hari Wesak kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan untuk makluman Encik Irfan, sebenarnya hari ini merupakan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia, World Firefighters Day. So mana dia disambut di seluruh dunia. Jadi untuk Jabatan Bomba kita akan menyambutnya pada 14 hari bulan 5 di Dataran Pahlawan Melaka, yang mana majlis sambutan ini akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Dan ada pelbagai aktiviti ataupun pelbagai acara yang akan kita akan pertontonkan kepada masyarakat, iaitu yang berkaitan dengan perbaisan anggota dan juga perarakan jentera-jentera terkini. Perarakan perbaisan anggota itu berbagai kategori pasukan, termasuk pasukan-pasukan khas yang kita akan tunjukkan. Dan di samping itu kita juga membuat pameran. Kita buat pameran kebombaan, termasuk juga pameran melibatkan keselamatan kebakaran. Jadi mungkin masyarakat setempat dan boleh mengikuti kita punya sambutan Hari Anggota Bomba ini di negeri Melaka. Yang mana kita akan menunjukkanlah segala aset kita yang terbaru, teknologi baru dan sebagainya. Jadi termasuk juga tim yang pergi ke
penyelamat di Turki. Di Turki. Di Turki. Itulah dia. Jadi sesiapa yang berkepelapangan, jangan lupa untuk menghadirkan diri ke Melaka nanti untuk hari sambutan anggota bomba. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Teknologis Ahmad Izram Osman, iaitu pengarah bahagian operasi kemubaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi sekarang ini kita akan terus